Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya mendoakan mudah-mudahan kita keseluruhannya, saya, keluarga saya, tuan-tuan, puan-puan, sahabat handai, teman-teman sekalian, mudah-mudahan berada dalam keadaan baik, sentiasa mendapat kerahmatan, keampunan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari akhir Syaban, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala esok kita akan mula berpuasa. Jadi maksudnya tuan-tuan, malam ni akan mulalah solat tarawih secara berjamaah di rumah. Jadi mudah-mudahan ia memberikan suatu pengalaman baru dalam kehidupan kita, bagaimana mengendalikan Ramadan sepenuhnya berada di rumah. Bahkan saya sangat yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, ketua-ketua keluarga sekalian telah pun menyusun pelbagai program, pelbagai aktiviti untuk dipenuhkan dalam bulan Ramadan. Harapan saya, jangan biarkan Ramadan kali ini berlalu tanpa ada apa-apa program dan aktiviti yang kita susun di rumah kita. Kerana kali ini, wallahualam, tapi nampak gayanya itulah, nampak gayanya seolah-olah sebulan Ramadan itu kita akan berada di rumah. Sebab semalam berdasarkan kenyataan daripada Istana Selangor sebelumnya, begitu juga daripada Istana Perlis, memberikan arahan tidak ada apa-apa aktiviti di masjid dan di surau sehingga 31 Mei 2020. Negeri-negeri yang lain, saya sangat yakin dan percaya negeri-negeri yang lain pun akan mengikuti langkah yang telah dimulai, didahului oleh Selangor, begitu juga dengan Perlis. Jadi memberikan suatu gambaran bahawa Ramadan kali ini sepenuh masa 30 hari ataupun 29 hari kita akan berada di rumah. Maka tolong rancang aktiviti masing-masing, penuhkan aktiviti masing-masing, susun tentang program-program yang bermanfaat agar ia memberi manfaat kepada ketua keluarga. Ayah belajar sesuatu, mak belajar sesuatu. Begitu juga dengan anak-anak. Maka ada sesuatu yang kita ajar anak-anak kita daripada proses sebulan Ramadan berada di rumah. Jadi insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung daripada perbahasan kita semalam. Kita dah sebut beberapa perkara bagaimana gambaran salafuna salih ketika mana berada di dalam bulan Ramadan. Untuk pagi ini kita akan pergi kepada dua tajuk yang akhir. Yang pertama, bagaimana keadaan mereka dengan makanan. Kita tengok sikit hadis Nabi SAW. Nabi SAW seperti mana yang dinyatakan, disebutkan dalam hadis-hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari, dinyatakan oleh beberapa ulama hadis yang lain, Imam Tirmizi dan seumpamanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Ini tuan-tuan yang nak menyalin, dia ada sedikit kesalahan baris tu. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun tamarat hasawatin min ma'in. Adalah Nabi SAW berbuka dengan rutab.
Yang jadi masalahnya sebab kita dalam bahasa Melayu semua kita panggil tamar. Yang warna hijau pun tamar, warna kuning pun tamar, yang merah pun tamar, yang kering pun tamar, yang basah pun tamar. Ataupun kurma lah, kita semua belasah sekali kurma. Kering pun kurma, basah pun kurma. Cuma bezanya kurma muda ada mudanya. Kurma Nabi ada nabinya. Tapi dalam bahasa Arab ni dia bahasa yang banyak vocab, banyak perbendaraan kata. Bila kurma dalam keadaan masih basah, maka disebut sebagai rutab. Kurma yang kering, maka disebut sebagai tamar. Nabi SAW akan makan rutab sebelum baginda SAW solat. Seandainya tidak ada rutab, baginda SAW akan berbuka dengan tamar. Seandainya tidak ada tamar, maka baginda SAW akan meneguk sedikit daripada air. Jadi kaedah Nabi SAW berbuka. Cuma yang menariknya tengok. Orang Melayu kita, dia susah nak faham perkataan makan ni. Orang Melayu ni dia susah nak faham perkataan makan. Bahkan dalam beberapa kuliah yang lepas saya sebutkan bahawa kita ni suka membina istilah. Kita suka meletakkan jenama. Kita suka meletakkan moto. Sehingga kadang-kadang akhirnya kita terperangkap dengan pengistilahan, dengan nama, dengan jenama yang kita letakkan. Cuba tengok. Kita jumpalah pagi-pagi, jumpa kawan-kawan. Ni sebelum ni lah, bukan zaman PKP ni. Sebelum-sebelum ni. Di pejabat, di sekolah. Di manalah tuan-tuan bekerja. Jumpa kawan-kawan, pukul 9 lebih kurang begitu, tanya dia, awak dah makan? Kalau belum makan, jom kita sarapan. Ada kawan-kawan kita kata, belum, aku belum sarapan. Tadi di rumah makan 2 keping roti, belum sarapan lagi. Cuma tadi ambil lah 2 keping roti. Boleh juga, jom kita pergi sarapan. Jadi soalannya, tuan, 2 keping roti tu kita nak bagi nama apa? Yang kejap lagi nak pergi sarapan, itu sarapan tu makan tu. Yang 2 keping roti tadi. Ataupun mungkin sebahagian kata, saya belum sarapan tadi. Ambil Coco Crunch, semangkuk. Yang Coco Crunch tu apa dia? Itu tak sarapan ke tu? Itu tak sarapan. Itu bukan makan. Kerana mungkin dalam pemikiran masyarakat kita, bila sebut makan ni, dia nak kena melantak tu. Ada sepinggan nasi. Mungkin ada lauk ayam. Ada sayurnya. Ada air, mungkin air orange, air belimbing, air tembikai, satu gelas, 1 jug besar. Ini namanya makan. Sebab itu antara benda lah yang berlegar dalam kalangan masyarakat. Antara soalan-soalan yang biasa masyarakat kita tanya. Antara benda yang orang suka tanya lah. Soalannya adalah, Ustaz, nak sembahyang dulu ataupun makan dulu? Ni kalau yang berbuka di masjid, orang tanya, Ustaz, nak makan dulu atau sembahyang dulu? Jadi soalannya adalah, bila muazzin, Bilal azan dah, Allahu Akbar, kita buat apa? Yalah, Ustaz, tadi yang makan lah 2 biji, 2 biji, 3 biji tamar. Kuih adalah kuih tadi, kuih kaswi dia orang bawa daripada rumah. Yang itu tu nak panggil apa? Yang tu nak panggil apa tu? Itu tak makan ke? Itu bukan makan. Jadi kalau faham apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, yang Nabi SAW makan beberapa biji rutab qabla ayyusalliya, sebelum Nabi solat. Maksudnya makan beberapa biji rutab telah dianggap sebagai makan. Ini betulkan persepsi ni. Kita sekeping roti belum makan, sebuku roti belum makan, sebiji kuih sebiji kuih belum makan. Bagi dia makan tu melantak, duduk bersela, tangan ramah-ramah begitu, tu namanya makan. Tapi kita nak fahamkan bahawa Nabi SAW, sifat kehidupan Nabi itu adalah sedemikian. Berkata Ibrahim Ibn Abi Ayyub, adalah Muhammad Ibn Amru Al-Ghazi. Jadi tuan-tuan puan-puan yang baru bersama dengan kita,
maka boleh download nota yang telah saya sisipkan dalam ruangan komen di bawah. Ada nota yang telah saya sisipkan, jadi saya baca daripada nota itu. Hari ini kita baca muka surat 5. Berkata Ibrahim ibn Abi Ayyub adalah Muhammad ibn Amru al-Ghazi hanya makan 2 suap makanan ketika Ramadan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau begini keadaannya confirm diet. Jadi dia cuma makan 2 suap makanan ketika Ramadan. Berkata Abul Abbas Hashim ibn Qasim, aku berada di sisi Muhtadi pada waktu makan malam dalam bulan Ramadan. Aku bangun untuk beredar, lantas ia berkata padaku, duduk. Maka aku pun duduk. Dia solat bersama kami dan mengajak untuk makan bersama dalam bekas hidangan cuma mengandungi garam, minyak dan cuka. Maka ini sebahagian gambaran salafun salih kita tatkala berada dalam bulan Ramadan, bagaimana mereka berinteraksi dengan makanan. Satu benda kot tuan-tuan saya nak sebut. Semalam saya dah tuliskan dalam posting saya berkaitan dengan bulan Ramadan ni, berkaitan dengan makan juga. Tuan-tuan, tahun-tahun yang lalu ketika mana datangnya bulan Ramadan, maka masjid-masjid dan surau-surau, bahkan hari ni selesai dah saya kira kalau ikut hari-hari akhir ini. Dalam tahun-tahun yang lalu, bila datangnya bulan Ramadan, maka surau dan masjid akan mengedarkan borang untuk tajaan berbuka puasa. Ini kefahaman berdasarkan hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa. Bahkan menjadi suatu budaya baik, amalan baik dalam masyarakat Melayu, saya kira hampir mungkin ratusan tahun yang lalu. Bagaimana orang Melayu kita ada suatu budaya baik, mereka makan secara berjamaah, iftar jama'i di surau ataupun masjid. Maka ini telah kita lalui tahun lepas, tahun sebelumnya. Bahkan ada setengah-setengah masjid yang sempat saya datang ketika Ramadan. Kerana anjuran kuliah, tazkirah dan sebagainya. Dimaklumkan bahawa ada masjid-masjid yang peruntukan untuk berbuka dan moreh mencecah sehingga 900 ataupun 1000 ringgit semalam. Itu pun dia kata Ustaz, 2 minggu sebelum Ramadan penuh dah. Ada orang merayu, ada ruang lagi tak nak bagi sumbangan. Kerana apa? Kefahaman masyarakat kita, di sana ada pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menaja makanan orang yang berbuka. Tetapi tuan-tuan, tahun ini nampak macam krik-krik sikit lah. Tak nampak dalam Facebook kan lalu-lalu tu tajaan berbuka. Saya pun tertanya-tanya, agak mungkin dalam PKP ni sahabat-sahabat kita yang susah tu tak berbuka kot. Wallahu a'lam, pandangan tuan-tuan, wallahu a'lam. Saya rasa mungkin ada usaha di sana. Cuma kenapa kita tidak meneruskan usaha apa yang telah kita buat di masjid dan di surau kita pada tahun-tahun yang lalu, amalan yang tidak pernah kita tinggalkan. Mungkin saya sebutkan tadi, mungkin sejak ratusan tahun yang dulu. Tetapi kenapa tahun ini masjid dan surau meninggalkan amalan itu? Buka borang tuan-tuan. Agar ada penyumbang-penyumbang nak menyumbang, cuma lebih istimewanya pada tahun ini adalah makanan itu kita akan terus hantar kepada penerima-penerima yang lebih berhak menerimanya. Ataupun kalaulah surau-surau dan masjid-masjid tidak mengendalikan, menguruskan perkara ini dalam bulan Ramadan, tuan-tuan yang telah menjadi suatu kebiasaan menaja makanan tiap-tiap tahun, mungkin bermula semenjak tuan-tuan bekerja, hari ini pencen dah 30 tahun, 40 tahun amalan yang kita buat, memang setiap tahun kita akan menaja berbuka dan moreh di surau dan masjid. Cara mudah tuan-tuan. Hari ini ada kawan-kawan kita yang berniaga online. E-Bazaar ke apalah namanya tuan-tuan, yang kerajaan pun susun dan sebagainya tu. Maka kita tempah daripada sahabat-sahabat kita yang menguruskan E-Bazaar tadi, terus hantar ke rumah. Pesan dia, yang ini untuk saya booking selama sebulan. Tiap-tiap hari tolong hantar kepada 10 rumah yang saya taja, ini alamat-alamatnya.
Kerana apa? Amalan ini kita telah buat 30, 40 tahun yang dulu kita tak pernah tinggalkan. Jangan disebabkan oleh sedikit ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita tinggalkan, maka rugi kita. Sepatutnya dalam tempoh ujian begini, amalan kita lebih banyak, amalan kita lebih berlipat ganda sebagai tanda bahawa kita bersedia untuk memikul ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Ada pengurusi-pengurusi surau dan masjid yang sedang mendengar ni, macam boleh? Kita sempat lagi ni, sempat. Kalau tak sempat mula awal Ramadan, minggu pertama kita skip dulu, kita mula minggu kedua. Boleh ada iklan lah. Mana-mana yang nak menaja makanan, kita berjalan seperti biasa. Cuma bezanya kali ini, kita akan ada penghantar-penghantar makanan yang hantar ke rumah mereka. Ataupun di tempat tuan-tuan, surau dan masjid tidak mengendalikan program begini, maka kita buat kerana telah menjadi kebiasaan kita. Saya kira tuan-tuan, kalau kita melakukannya dalam tempoh PKP ini, maka ganjaran itu lebih berlipat kali ganda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita membantu orang yang sangat-sangat memerlukan. Kawan-kawan kita yang kehilangan sumber pendapatan. Kalau sebelum ni dia meniaga bazar Ramadan, tapi mungkin kekangan yang berlaku sekarang dia tak dapat berniaga, tetapi dia termasuk dalam kalangan yang menerima bantuan pula Allah, tuan-tuan. Berapa banyak pahala yang boleh kita kutip sepanjang Ramadan. Baik, berikutnya. Yang keduanya, keadaan salafun salih ketika mana berada dalam bulan Ramadan terkait dengan waktu. Bagaimana keadaan mereka dengan masa? Berkata Imam Hasan al-Basri, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu berada pada hari-hari yang tatkala berlalu satu hari daripadanya. Bererti telah berlalu sebahagian daripada dirimu." Katanya lagi, merujuk kepada Ramadan. "Wahai anak Adam, sesungguhnya siang harimu adalah tetamumu, maka santunilah ia dengan baik. Seandainya kamu berbuat baik dengannya, ia akan berlalu dengan pujian terhadapmu. Tetapi seandainya kamu berbuat tidak baik padanya, dia akan berlalu dalam keadaan mencelamu. Begitu jugalah malammu." Analogi yang didatangkan oleh Imam Hasanul Basri sangat menarik. Dia menggambarkan siang dan malam Ramadan itu ibarat tetamu yang datang ke rumah kita. Macam mana nature tetamu, tuan-tuan? Tetamu seandainya kita layan dengan baik, memberikan santunan yang baik. Bahkan kalau tuan-tuan ada menu-menu special, hidang pula dia dengan menu special, dia akan kata apa? Dia akan cerita dengan kawan dia akan sampaikan berita gembira. Hari ni kan orang semua benda nak upload dalam Facebook, tuan-tuan kan? Update status Facebook. Sama ada tetamu ataupun tuan rumahnya. "Terima kasih kepada si fulan kerana telah datang ke rumah saya hari ini." Kan tadi cakap dah terima kasih. Yang update, tak salah lah tuan, silalah, tak ada salah. Cuma saya sebutkan bahawa seandainya tetamu tadi mendapat layanan dan santunan yang terbaik, dia akan cerita. Maka siang Ramadan dan malam Ramadan adalah begitu analoginya di sisi Imam Hasanul Basri. Dia kata kedua-duanya adalah tetamu yang datang ke rumah kita. Seandainya diberikan santunan yang baik, layanan yang baik, maka dia akan cerita kebaikan kita. Tetapi seandainya siang dan malam Ramadan datang tanpa mendapat santunan yang baik, maka dia akan pergi dalam keadaan mencela kita. Apalah dia kata. Duduk sembang dekat 3 jam, keluar air kosong dengan biskut lutut je. Kurang-kurang dia kata keluarlah laksa ke nasi kerabu ke. 3 jam aku sembang rumah dia, bagi air sejuk dengan biskut lutut. Tak salah tuan rumah juga, tuan-tuan. Tetamu tu tetamu rutin. Memang pagi, petang, malam datang rumah kawan tu, memang dapat biskut lutut. Itu untung dapat biskut lutut, siap-siap dilututkan kawan tu, satu hal lah, tuan-tuan. Jadi nak berikan gambaran bahawa bagaimana analogi yang diberikan oleh Imam Hasan al-Basri, masa yang ada dalam bulan Ramadan perlu diisi dengan pelbagai perkara. Buatlah tuan-tuan apa perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kadang-kadang ada orang dia kata, "Saya tak tahulah nak buat apa, Ustaz." Tuan-tuan, sebagai idea mudah gini.
puan-puan, kakak-kakak, cik-cik yang rajin masak. Yang rajin masak. Maka tengah-tengah masak tu, rakamlah video. Ambil rakam video kita masak. Orang kata, salah ke Ustaz? Tak salah. Kadang-kadang kita melihat banyak dari sudut negatif. Sedangkan di sana banyak ruang-ruang positif yang lain. Yang ada pada perbuatan kita, yang kita tidak menilainya sebagai kebaikan. Tuan, oleh kerana tahun ni tak dapat pergi bazar Ramadan, maka ramailah kan anak-anak dara yang baru nak hidup, nak cuba memasak, dia akan Google tu, YouTube. Cara masak mi kari. Allah tuan-tuan, kebetulannya semalam kita buat mi kari, kita rakam dah tu, kita upload dekat YouTube. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Simple. Abang-abang kita yang rajin bertani, rajin berkebun, rakam video. Rakam video, upload YouTube, upload Facebook. Tempoh PKP ni, wallahualam kalau panjang lagi, ada orang yang mula-mula nak belajar bertani. Cara tanam cili. Tuan-tuan, ada orang tanam cili, dia ambil cili sebiji tu, tanam dalam tanah. Sampai bila pun Allahualam, hidup tak hidup Allahualam tu. Tapi sebab dia nak belajar, dia pun di YouTube. Search, Google, cara tanam cili yang betul. Kebetulannya semalam tu kita buat dah video tu, kita upload dalam Facebook, dalam YouTube. Kebetulannya orang tengok tadi video kita buat tu, maka tuan-tuan, dia tanam, cilinya berbuah, hasilnya dapat dinikmati, dia sedekah pula pada jiran sebelah. Dia masak tuan-tuan, daripada masakan tadi bagi pula orang lain. Tuan-tuan kira berapa banyak pahala yang tuan-tuan telah perolehi. Hanya sekadar mungkin upload video tanam cili. Upload video cara buat mi kari yang paling sedap lah dalam dunia. Jadi amalan ni kena susun, kena rancang. Jadi mudah-mudahan bulan ni banyak pula yang upload video tuan-tuan kan. Bagi saya dan pandangan peribadi saya, mungkin orang lain ada pandangannya. Daripada kita share hadis palsu, daripada kita share cerita viral betul tak betul, cerita mengaibkan orang, maka kalau kita upload video cara buat mi kari, itu lebih baik, lebih santun dan lebih bermanfaat kiranya. Daripada kita hentam orang, cerita orang yang bukan-bukan nak jaga Ramadan kita, kita upload video cara tanam pokok cili, rasa lebih bermanfaat kot. Ada tuan-tuan, anak-anak muda kita tak pernah tengok macam mana cara chop sawit tu. Kawan-kawan kita ni, ada ladang sawit belakang rumah. Maka ajar bagaimana menjatuhkan buah sawit. Allah tuan-tuan, benda-benda simple yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Agar Ramadan itu kita isi dengan pelbagai aktiviti, pelbagai program yang bermanfaat, yang ada manfaatnya untuk kita dan juga manfaatnya untuk ummah keseluruhannya. Jadi akhirnya tuan-tuan, untuk pagi ini, sekali lagi saya ingatkan, Ramadan perlu difahami dengan kefahaman yang luas dan jelas. Kena faham Ramadan. Ramadan itu adalah Ramadan. Ramadan bukan hanya sekadar puasa, tetapi Ramadan ini adalah suatu tempoh masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang sebanyak mungkin untuk kita mendapat manfaat sebanyak mungkin. Saya bagi contoh begini, akhir sekali ni, analogi mudah supaya mudah-mudah faham. Tuan-tuan, orang yang banyak duit, dia boleh beli bila-bila masa dia nak membeli. Teragak je tuan-tuan. Teragak nak beli sofa, dia pun Google sofa paling cantik dalam dunia, dia pun beli. Orang banyak duit, bila dia nak pergi berjalan, dia Google aja. Search tiket ke Perth, banyak duit. Tak kira ada promosi tak promosi, ada duit. Teragak nak pergi, dia pergi. Saya ada jumpa dengan kawan-kawan. Sepanjang pengalaman jadi mutawif, bawa jemaah umrah. Ada sebahagian, orang yang berada. Dia kata, Ustaz, saya teragak minggu lepas je nak pergi umrah ni. Hari ni Alhamdulillah sampai. Main teragak je tuan-tuan. Ada orang terpaksa merancang 5 bulan, 6 bulan. Dia teragak nak pergi. Yang penting boleh pergi. Bayar berapa tak kisah. Yang penting minggu depan saya nak pergi. Orang teragak ni tak terikut kita. Tetapi orang yang marhain macam kita,
Bila nak beli barang banyak sikit, maka kita tunggu ada sale. Nak beli barang yang istimewa sikit, kita tunggu bila ada sale. Bukankah Ramadan ini Allah buka sale pahala murah? Buat ini pahala berganda, buat ini pahala berganda, buat ini pahala berganda. Jadinya masuk pasar raya Ramadan ni, kita nak borong semua sekali benda kerana bendanya murah tetapi berkualiti. Tak cerdik tentang kan? Ni akhir-akhir ni. Sikit-sikit lagi tentang akhir. Orang kan, ni tempoh PKP ni beratur nak masuk pasar raya. Beratur, tunggu sejam. Kita pun sama. Masuk tuan-tuan. Pengumuman. Tuan-tuan, puan-puan diberikan masa 15 minit untuk membeli belah. Kita masuk, kawan masuk, orang lain pun masuk-masuk nak berlari ni. Ambil barang. Akhirnya cukup 15 minit. Kita tengok orang pertama beratur bayar dekat cashier tu penuh troli dia. Orang kedua masuk, keluar tuan-tuan, penuh troli dia. Tiba-tiba kita bawa troli, ada sebiji temikai dalamnya. Dah beratur punya panjang. Masa diberikan suntuk, ada sale pula. Tapi cuma kita beli sebiji temikai. Apa istilah tuan-tuan nak bagi pada orang tadi? Kalau dalam bahasa akademiknya disebut sebagai keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa kampungnya, bongap benar lah tuan-tuan. Murah dah, kau beratur tadi panjang lama. Dah keluar bahasa kampung tu kan. Kau beratur tadi lama. Kemudian masuk, tempoh masa singkat. Ambil apa yang boleh ambil. Kerana waktu itu tengah sale. Ambil lah. Orang masuk Ramadan, cuma masuk Ramadan, bawa keluar dengan puasa semata-mata. Sama macam orang yang bawa troli, dalamnya cuma ada tembikai. Isi semua tuan-tuan, wakaf, iktikaf Ramadan ni, sebab tak boleh masuk masjid dia tak? Baca Quran, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Tadi, upload video masak, kan? Video bercucuk tanam tadi. Maka keseluruhannya kita letakkan dalam troli Ramadan, kita nak tolak troli Ramadan keluar daripadanya dalam keadaan kita bergaya mudah-mudahan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan dapat difahami dengan kefahaman yang jelas. Jadi jangan menghadkan Ramadan ini dengan puasa yang akan menjadikan Ramadan ini yang sepatutnya luas menjadi sempit. Generasi salaf, mereka melihat Ramadan sebagai ruang untuk meraih pahala berganda. Justru mereka menggunakan seluruh masa yang ada dengan pelbagai ibadah. Apa yang disebutkan dalam kertas kerja yang tuan-tuan boleh ambil download daripada ruangan komen yang saya sediakan itu adalah sebahagian kecil sahaja daripada apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sedikit panduan, pedoman, motivasi, rangsangan kepada kita untuk melalui Ramadan ini dengan penuh bergaya sekali tuan-tuan. Sebagai akhirnya, saya doakan mudah-mudahan kita dapat menikmati Ramadan yang mendatang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita keseluruhannya mendapat manfaat daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah sepanjang Ramadan yang mendatang juga kuliah kita akan berjalan seperti biasa, 7 suku pagi. Dengan tajuk-tajuk yang lain, mudah-mudahan sebahagian daripada pengisian Ramadan kita. Wallahu alam. Sekian, terima kasih tuan-tuan.